Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Farah Hasliza. Nama saya Muhammad Farid Fikri bin Muhammad Safri. Nombor pendaftaran adalah 11 DKA 19F 1052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mirza bin Razali. Nombor matrik 11 DGA 19F 1013. Puan Farah. Assalamualaikum kepada Puan Farah. Saya Muhammad Syarkimi bin Sulaiman, nombor matrik 11 DKA 19F 1076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada rakan-rakan dan Puan Farah. Nama saya Muhammad Arif bin Azmi dari kelas DKA 3B, nombor matrik 11 DKA 19F 1034. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengenalan yang telah kami perolehi daripada kes tadi yang telah kami buat. Di dalam tugasan kes tadi Highway and Traffic Engineering, kumpulan kami telah memilih persimpangan 4 di sekitar kawasan Kota Damansara yang terletak di Petaling Jaya, Selangor. Kami telah membuat kajian tentang lampu isyarat berdasarkan kadar aliran kenderaan di kawasan tersebut. Berdasarkan data yang kami peroleh, kami dapat menentukan dan mereka bentuk aliran trafik dengan tepat. Kami membuat rakaman atau kajian tentang lampu isyarat persimpangan 4 di sekitar Kota Damansara pada hujung minggu hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pada sekitar jam 1 petang hingga 2 petang yang merupakan pada waktu kemuncak. Berdasarkan rakaman selama 1 jam di persimpangan tersebut, kami telah memuat naik rakaman tersebut dengan mengikut sela 15 minit di YouTube. Hala tuju bagi kenderaan yang melalui persimpangan tersebut adalah utara menghala ke arah Sunway Damansara, selatan menghala ke arah Sungai Buloh, timur menghala ke arah Tol Kota Damansara dan barat menghala ke arah kawasan perumahan Kota Damansara. Okey, seterusnya saya akan menerangkan jadual mengenai traffic volume study. Dan yang pertamanya ialah di bahagian utara lah. So, untuk 15 minit yang pertama, bacaan kami untuk bahagian motosikal ialah 63, kereta 226, kenderaan berat ialah 1, van ringan pun 1, bas dan kenderaan berat ialah 1 dan basikal ialah 0. So 15 minit yang kedua, motosikal ialah 70, kereta ialah 247, kenderaan berat ialah 2, van ringan ialah 3, bas dan kenderaan berat ialah 4 dan basikal ialah 2. Untuk 15 minit yang ketiga ialah motosikal 59, kereta 235, kenderaan berat ialah 4, van ringan ialah 1, bas dan kenderaan berat ialah 2 dan basikal sekali lagi ialah 0. So untuk 15 minit yang keempat,
ialah motosikal 65, kereta 213, kenderaan berat ialah 1, van ringan ialah 2, bas dan kenderaan berat ialah 2, dan basikal tetap lagi kosong. So untuk PCU kita orang, motosikal kita orang mendapat 84.81. Maaf. Untuk PCU kita orang bagi motosikal ialah 84.81 dengan mendarabkan dengan 0.33. Untuk kereta pula ialah 921 dengan mendarabkan hasilnya ialah 1.0. Untuk kenderaan berat ialah 14 dengan mendarabkan dengan 1.75. Van ringan ialah 14 dengan mendarabkan 2.0. Bas dan kenderaan berat ialah 20.25 dengan mendarabkan 2.25. Dan akhir sekali ialah basikal 0.44 dengan mendarabkan dengan 0.22. Okey, sekarang saya akan menerangkan tabel kenderaan yang melalui di arah selatan. So data diambil mengikut sela 15 minit selama 1 jam. Terdapat 6 jenis kenderaan yang direkodkan dalam tabel tersebut. Dalam tabel menunjukkan 15 minit pertama menunjukkan 54 biji motosikal yang melalui, 241 kereta dan 1 van. 15 minit yang kedua, 64 biji motor, 214 biji kereta, sebuah lori dan 2 buah van. 15 minit yang ketiga, 56 biji motor, 236 biji kereta, 5 buah lori dan 4 buah van. Dan 15 minit yang terakhir, 75 buah motor, 265 buah kereta, 6 biji lori dan 2 biji van. So dalam tabel menunjukkan bus dan heavy vehicle dengan basikal tiada melalui jalan tersebut. So total PCU yang kita perolehi, total bagi motor adalah 249 darab dengan 0.33 iaitu nilai PCU sama dengan 82.17. Jumlah kenderaan adalah 956 darab dengan 1.0, dan heavy vehicle 12 buah lori darab dengan 1.75 sama dengan 21, dan light van adalah 9 darab dengan 2.0. Okay, so sekarang saya nak ceritakan laluan daripada timur. Okay, so kita ada 6 kategori iaitu motor, kereta, kenderaan berat, van, bas dan kenderaan lebih daripada 4 tan dan basikal. Okay. Kat sini juga kita telah bahagikan masa sejak 15 minit. Okey, untuk 15 minit pertama motor sebanyak 21 kali lalu, kereta 73 kali, kenderaan berat 1 kali dan van 4 kali. So bas dan kenderaan lebih daripada 4 tan dan basikal tak ada. Okey, untuk 15 minit kemudian motosikal 35 kali lalu, so kereta 79 kali lalu, kenderaan berat 1 kali lalu, dan van pun sama 4 kali lalu. So sama seperti yang 15 minit sebelum, bas dan basikal masih kosong. Untuk minit ke 45, daripada 30 ke 45, so motosikal 26 kali lalu, kereta meningkat 102, so kenderaan berat tiada, van pun tiada, bas dan kenderaan lebih daripada 4 tan
1, basikal 2. Untuk 15 minit yang terakhir, 29 kali motosikal lalu, 73 kali kereta lalu, kenderaan berat 2 kali dan selebihnya tiada. So last kali tu ialah total semua dan didarabkan dengan apa yang dia diberi. So total motosikal darabkan dengan 0.33, kita akan dapat 36.63. Kereta pula total dan darabkan 1 dapat yang sama 327. Kenderaan berat ada 4, so darabkan dengan 1.75 dapat 7. So van dapat 8, so darabkan dengan 2 dapat 16. Lepas tu kenderaan berat lebih patan 1 darab dengan 2.25 dapat sama. Dan basikal kuantitinya 2 darab dengan 0.22 dapat 0.44. Okey, baiklah. Saya ingin membincangkan tentang jumlah atau bilangan kenderaan yang datang dari arah barat. Okey, berdasarkan jadual yang telah kami sediakan, saya ingin menerangkan jumlah motosikal terlebih dahulu. Pada jam 1 hingga 1.15 PM, jumlah motosikal menunjukkan sebanyak 16, dan pada jam 1.15 hingga 1.30 PM, jumlah motosikal berkurang sebanyak 15. Okey, di sini kita nampak berlakunya pengurangan jumlah motosikal yang lalu dalam masa 15 minit tersebut. Kemudian pada 1.30 hingga 1.45 PM, jumlah motosikal menurun lagi sebanyak 10, dan manakala pada jam 1.45 hingga 2 PM, jumlah motosikal naik. Ada 11 buah motosikal yang lalu pada ketika itu. Okey, jadi jumlah PCU untuk motosikal adalah sebanyak 17.16, di mana jumlah PCU ni kita memperolehi daripada nota lah. Nota tu menerangkan bahawa terdapat ada jumlah PCU untuk motosikal, kereta dan sebagainya. Jadi untuk motosikal kita gunakan 0.33 dan kita darab dengan jumlah keseluruhan motosikal yang lalu selama 1 jam tersebut. Okey, kemudian saya ingin menerangkan tentang jumlah kereta pula. Jumlah kereta yang lalu pada jam 1 sehingga 1.15 PM adalah sebanyak 53, dan manakala pada 1.15 hingga 1.30 PM jumlahnya masih sama 53. Kemudian pada 1.30 sehingga 1.45 PM jumlah kereta menurun. Ia turun sebanyak 2 lah. Kat situ kita nampak hanya 51 buah kereta saja. Dan manakala pada pukul 1.45 sehingga 2 PM jumlah kereta berkurang lagi sebanyak 48. Jadi untuk jumlah PCU bagi kereta adalah 200, kerana PCU untuk kereta adalah 1.0 dan didarabkan dengan jumlah keseluruhan kereta yang lalu pada 1 jam tersebut. Kemudian heavy vehicle. Heavy vehicle ni seperti mana yang kita tahu, kenderaan berat lah. Okey, pada jam 1 sehingga 1.15 PM hanya 1 buah sahaja. Sekarang kita nak discuss pasal total PCU per hour, iaitu total semua kenderaan berodah dalam masa 1 jam. So kita ada 4 arah, so utara, selatan, timur dan barat. So daripada arah utara sebanyak 1,555 unit, daripada arah selatan 1,077 unit, daripada timur 389 dan daripada barat 223. Okey, seterusnya saya akan menerangkan jadual mengenai traffic light cycle time design. So apa yang telah kami perhatikan di simpang 4 kami, ianya mempunyai 2 fasa, iaitu
iaitu fasa pertama utara dan selatan, dan fasa kedua iaitu timur dan barat. So untuk fasa pertama, bacaan Q kita orang iaitu PCU per hour ialah 1055 di bahagian utara dan 1077 untuk bahagian selatan. So untuk fasa kedua, bacaan Q kita orang ialah 389 untuk bahagian timur dan 223 untuk bahagian barat. So untuk S pula, untuk fasa pertama utara dan selatan kita orang ialah 5625. Cara kita orang mendapatkan bacaan S kami, cara untuk dapatkan 5625 ni ialah dengan menggunakan lebar jalan untuk yang telah ada, iaitu 3.5 untuk satu lane. So kita gunakan untuk yang fasa pertama ini ada 3 lane. So 3 lane kami darabkan dengan 3.5, iaitu 3.5 bersamaan 1875 PCU per hour. So 1875 tu kita orang darabkan dengan 3. So hasilnya kami mendapat 5625. So fasa kedua iaitu timur dan barat ialah 3750. Cara dia pun sama juga, tapi untuk lane fasa kedua ni ada 2 saja. So kami hanya darabkan 1875 tadi dengan 2. So ianya mendapat 3750. Okey, untuk yang Y pula, Y itu adalah hasil daripada Q bagi dengan S, dan hasilnya untuk fasa pertama utara kami dapat 0.19 dan selatan pun 0.19. Untuk fasa kedua, timur kami dapat 0.10 dan barat ialah 0.06. So bacaan Y kami kita orang mengambil pada fasa pertama ialah 0.19 dan fasa kedua ialah 0.10. Sebab kenapa kita orang mengambil bacaan ini? Sebab kita orang ambil bacaan untuk setiap fasa, bacaan yang paling besar. So untuk ketua fasa kedua ini kita orang ambil 0.10 lah, sebab antara 2 tu yang 0.10 adalah. Okey, berdasarkan data traffic light cycle time design, kita akan mengira the critical value of Y adalah Y sama dengan total Y critical sama dengan 0.19 iaitu fasa pertama, tambah dengan 0.10 iaitu fasa kedua sama dengan 0.29. Jadi Y sama dengan 0.29 kurang daripada 0.85. So ianya diterima mengikut spesifik traffic design. Seterusnya seterusnya total lost time iaitu L. Untuk mengira total lost time sama dengan jumlah L tambah dengan jumlah I tolak A, di mana L iaitu lost time adalah 4 second, I adalah integrating time iaitu 5 second, A adalah amber time iaitu 3 second. Di mana kita menggunakan 2 fasa traffic light untuk diinstalkan. Jadi L sama dengan 4 tambah 4 iaitu fasa 1 tambah fasa 2 iaitu 4 tambah 4 tambah dengan jumlah fasa 1 I tolak A dan fasa 2 I tolak A. So 5 tolak 3 tambah 5 tolak 3. So L adalah 12 second. Okay, seterusnya saya akan menerangkan untuk step yang kedua, iaitu optimum cycle time.
Dan caranya ialah kita menggunakan formula 1.5L tambah 5 dan bahagikan dengan 1 tolak Y. So bacaan L kita dah kira dah dengan sebelum ni, iaitu total loss time kita ialah 12 second. Dan bacaan Y pun sama, kita dah kira tadi, iaitu 0.29. So kita just masukkan dan hasilnya ialah 32 second. Okay. Tujuan untuk optimal cycle time ini ialah dengan untuk kita mengambil kiraan berapa lama untuk kitaran daripada hijau, terfilat hijau, untuk mendapat kitaran yang penuh. Untuk kitaran penuh, untuk dapatkan sampai ke hijau yang seterusnya. So dia mengambil 32 saat. So untuk yang step ketiga pula, iaitu effective green time, kita menggunakan formula optimum cycle time, iaitu CO tolak dengan total loss time, iaitu L. So ianya menjadi 32 saat tolak dengan 12 saat. So hasilnya ialah 20 saat. Tujuan untuk effective green time ni untuk kita mendapat tahu kitaran masa yang bersih, hasil daripada tolak masa yang terbuang, iaitu 12 saat. So total yang betulnya, yang kira bersih lah, ialah 20 saat. Seterusnya, selepas effective green time, kita akan bahagikan kepada dua fasa, iaitu fasa pertama sama dengan Y. Y adalah critical value. Y north tolak south, iaitu fasa pertama, bahagi dengan Y, darab dengan G. G adalah effective green time. So sama dengan 0.19 bahagi dengan 0.29 darab dengan 20, sama dengan 13 second. Fasa kedua adalah Y east tolak west, iaitu fasa kedua, bahagi dengan Y darab dengan G. So sama dengan 0.10 bahagi dengan 0.29 darab dengan 20. So akan dapat 7 second. Okay, effective green time adalah kekalan masa daripada mulanya hijau dan keceriaan masa daripada lampu kuning. So kita nak buat pengiraan green time. So formulanya ialah G I tambah dengan L tolak A. So L tu ialah time loss daripada setiap masa. I tu ialah masa antara hijau tu berapa lama, and A tu amber time. So amber masa. Okay, untuk fasa 1 G sama dengan 13 tambah dengan dalam kurungan 4/3 sama dengan 1. So 13 tambah 1 sama dengan 14 second. So untuk fasa 2 7 tambah dengan 4/3 tutup kurungan sama dengan 1. So tambah 7 tambah 1 sama dengan 8 saat. Seterusnya kita akan melakarkan traffic light circle time diagram. So untuk fasa pertama, iaitu north and west, optimum circle time yang kita dapat adalah 32 second. So untuk effective green time untuk fasa pertama kita dapat 13 second. So waktu kuning adalah amber time diberi adalah 3 second. Seterusnya jadi 32 tolak 13 tolak 3, kita akan dapat 16 second untuk lampu isyarat merah. So untuk fasa kedua, iaitu east dengan west, optimum circle time adalah 32 saat, dan effective green time yang kita dapat adalah 7 second,
amber time adalah 3 second untuk lampu isyarat kuning. So 32 tolak 7 tolak 3, kita dapat 22 second untuk lampu isyarat merah. Okey, gambar saja di atas menunjukkan diagram kita masa lampu isyarat yang telah kami reka bentuk. Nilai kritikal yang kami peroleh adalah 0.29, maka mengikut nilai spesifikasi ianya diterima kerana kurang daripada 0.85. Maka reka bentuk di atas adalah sesuai untuk persimpangan tersebut. Maka kesimpulan yang telah kami dapatkan ialah kita masa yang kami telah peroleh memang sesuai lah digunakan untuk sembang 4 yang tak terlalu sibuk. Ya, seperti mana di sembang 4 Kota Damansara tu. So ianya tak sesuai digunakan pada persimpangan 4 yang sibuk. Contoh macam jalan-jalan besar yang lagi sibuk lah. Contoh pusat bandar, kawasan-kawasan sekolah. Situ tak boleh. Untuk rujukan kami merasakan ia sesuai kerana kita masa yang agak singkat itu tidak akan menyebabkan kesesakan lalu lintas pada waktu kemuncak atau sebagainya. Ia juga tidak sesuai digunakan pada persimpangan 4 yang sibuk kerana akan menyebabkan kesesakan lalu lintas akibat kitaran masa yang singkat.